Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran Pendidikan Islam. Kali ini kita nak belajar pelajaran 15 unit 2. Kita dah belajar korban dan kali ini kita nak belajar tajuk berkaitan dengan akikah. Juga ada kaitan dengan sembelihan. Objektifnya ialah memahami maksud hukum dan dalil akikah, mempelajari syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan ibadat akikah, mempelajari pembahagian daging dan hikmah akikah, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Kita lihat kepada maksud akikah. Maksud akikah adalah binatang ternakan, iaitu al-an'am tadi yang kita dah belajar tu, yang disembelih sempena kelahiran bayi. Sembelihan kerana kelahiran bayi dinamakan dengan akikah. Okey. Hukumnya sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Sunat muakkad dan boleh jadi wajib kalau kita bernazar untuk buat akikah ini. Dalil tuntutannya an Samurah bin Jundub. Al-ghulam murtahinun bi aqiqatihi. Rasulullah bersabda, al-ghulam murtahinun bi aqiqatihi. Yuzbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Samurah bin Jundub meriwayatkan setiap anak tergadai dengan akikahnya. Disembelih haiwan pada hari ke-7. Diberi nama dan dicukur rambutnya. Okey, jadi ini melibatkan lelaki dan juga perempuan cukur rambut. Binatang ternakan al-an'am ni macam dalam bab korban, iaitu unta, kerbau, lembu, kambing dan juga biri-biri. Spektrum ilmu, perkataan tergadai, murtahinun dalam hadis bermaksud anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada ibu bapanya pada hari kiamat nanti jika tidak diakikahkan. Ini sebahagian daripada pandangan para ulama, iaitu pandangan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Syarat sah akikah ialah satu, niat akikah. Memastikan niat akikah ketika binatang disembelih. Apa dia niat akikah? Nawaitu usalli? Bukan macam tu. Tidak ditentukan niatnya. Niat akikah ni niat saja. Inilah akikah untuk anak aku. Dah dikira sebagai niat akikah. Mana lafaz itu tidak ditentukan. Yang penting kita berniat untuk melakukan akikah ketika mana kita menyembelih binatang, ataupun ketika wakil kita menyembelih binatang, ataupun kita tak pergi, kita terus berikan wakil itu kepada orang yang menyembelih. Dia yang pergi, dia yang sembelih, dia yang niat bagi pihak kita. Okey, syarat sah lagi masa pelaksanaan, iaitu setelah bayi dilahirkan. Setelah bayi dilahirkan, itu bermulanya akikah. Tak boleh akikah ketika mana bayi duduk dalam perut lagi. Tak sah untuk kita akikahkan. Kemudian syarat sah juga adalah binatang sembelihan cukup umur. Kita dah baca sebelum ni, unta 5 tahun ke atas, lembu, kerbau dan kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan. Okey. Syarat sah akikah lagi ialah dari surah Al-An'amnya, bebas daripada penyakit, tak cacat, penyakit dan kecacatan seperti cacat teruk pada satu mata, berpenyakit yang teruk, tempang, kurus yang melampau. Semua kecacatan itu dikira sebagai penghalang kepada sahnya untuk kita tunaikan ibadat akikah ini. Spektrum ilmu disebutkan an Abdullah bin Abbas menyatakan bahawa aqqa Rasulullah, Abdullah bin Abbas cerita, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini bi kabshaini. Abdullah bin Abbas bercerita bahawa Rasulullah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain
untuk cucu baginda Hasan dan Husain bikabsyaini dengan dua kibas, dua biri-biri maknanya setiap orang Hasan 2 ekor, Husain pun 2 ekor juga. Baik. Sunat akikah ni berdoa semasa menyembelih. Doa macam mana? Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah. Bismillah, wallahu akbar, ya Allah, ini darimu dan kepadamu. Aqiqah, sebut nama anak kita. Sebut nama anak masa kita berdoa itu. Okey, doa tu mana? Ketika mana kita menyembelih atau ketika hendak menyembelih. Baik. Sunat akikah menyembelih ketika matahari sedang naik. Mana sembelih waktu pagi. Yang kedua dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Pada hari ke-7 ya, bukan 7 hari selepas kelahiran. Okey. Dalam buku teks tu mungkin ada typing error ke, mungkin salah dari sudut kalau selepas hari ke-7 makna hari ke-8. Dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Sebenarnya tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging kecuali mengikut sendi-sendinya. Ini tengok logik lah. Kalau kita sembelih kambing, maka kita potong di bahagian sendi-sendinya sahaja. Di bahagian sendi-sendi sahaja. Tak kita patahkan tulang-tulangnya tu. Seboleh-bolehnya kita lakukan sedemikian. Yang tak dapat elak pun patahkanlah. Tak ada masalah. Okey. Antara sunat lagi mencukur rambut bayi selepas sembelihan. Lepas sembelih maka cukur rambut bayi. Sudah Ustaz sebutkan tadi, tak kiralah anak tu lelaki atau perempuan. Yang keenam, mengumumkan nama bayi kepada umum. Nama mungkin mak ayah dia dah letak awal-awal lagi. Dalam perut dah ada angan-angan namanya. Tapi pada hari ke-7 itu umumkan nama bayi kepada hadirin yang kita jemput untuk makan ke, ataupun kita pergi hantar makanan untuk dia ke, maka kita bagi tahu nama anak kita. Yang ketujuh, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Jadi rambut bayi dicukur, ditimbang. Timbang dengan penimbang yang sesuai lah. Jangan timbang dengan penimbang sayur. Tak dapat lah timbangannya. Pergi ke kedai emas, minta orang kedai emas timbang. Dan nilaikan dengan berat. Kalau berat emas, berapa? Maka sedekah nilai tersebut. Atau kita tak mampu, kita nilaikan dengan nilai perak. Maka perak lebih murah daripada emas. Maka nilai perak berapa gram? Dapat 2 gram. Okey, maka sedekahkan dengan nilai 2 gram tersebut. Tempoh masa pelaksanaan akikah, iaitu setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu baligh. Maknanya bermula masa akikah ini setelah sempurna lahir, dah keluar pun baby daripada perut ibunya sehingga bayi itu baligh. Kemudian kita lihat sunat muakkad. Maknanya hukum yang dikira sebagai sunat muakkad kita melakukan akikah ialah pada hari ke-7 kelahiran bayi. Kalau kita buat hari lain, sunat untuk kita buat pada hari lain. Tapi bila kita buat pada hari ke-7, hukumnya dikira sebagai sunat muakkad. Cara pembahagian daging akikah, iaitu sunat dimasak dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah masak. Okey. Sunat kita masak, disedekahkan sesudah masak. Masakan itu afdal disedekahkan kepada fakir miskin. Okey, bagi pada fakir miskin. Lebih baik kita bungkus siap-siap, bagi kepada fakir miskin. Dia dapat makan dengan keluarga mereka. Masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Tuan punya pun bolehlah makan sama-sama. Tak menjadi sebarang masalah untuk dia makan. Hikmah bagi akikah pula ialah menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas kurniaan cahaya mata. Anak merupakan anugerah daripada Allah, rezeki yang Allah berikan. Maka ucapkanlah kesyukuran itu. Tunjukkanlah kesyukuran itu dengan cara melakukan ibadat akikah. Kedua, menghebahkan berita kelahiran agar tidak timbul prasangka. Hebahkan berita kelahiran. Pasangan ni dah ada anak. Takut nanti orang tengok. Ini tiba-tiba ada anak ni. Anak ni anak hasil perkahwinan ke tak ni? Okay, mungkin takut timbul prasangka begitu. Maka buatlah majlis akikah. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Kerana kita ni
bila mana kita buat akikah, kita ni nak bagi orang makan. Itu menunjukkan bahawa kita mempunyai sifat pemurah. Dan dengan itu, sifat bakhil akan jauh meninggalkan diri kita. Jika kita selalu mengamalkan kita selalu bersedekah dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Soalan kehebat. Hukum akikah adalah sunat muakkad. Tetapi terdapat ibu bapa yang tidak melaksanakannya sehingga anak telah mencapai usia baligh. Berikan pandangan anda berkaitan dengan situasi di atas. Mana ada ibu bapa mampu buat tapi tak nak buat akikah. Jadi, jawapannya, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Orang ni tak bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan pada dia. Kerana kurang penghayatan dalam kehidupan. Kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Kesannya, kurang keberkatan dalam hidup berkeluarga. Orang tu akan keberkatan hidup keluarga dia akan berkurangan. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat yang diberi agar mendapat keredaannya. Jadi perhatikan pada kerana, kesannya, kesimpulannya kita hendaklah dan juga agar jadikan dia sebagai frame, sebagai rangka untuk menjawab soalan kehebat. Mungkin bila mana para pelajar sekalian, para murid sekalian jumpa soalan-soalan kehebat yang lain yang tak pernah Ustaz berikan, maka dapat dijawab dengan baik kerana dah ada dalam fikiran kita rangka bagi jawapan kehebat tersebut. Baiklah, sebagai penutupnya, sila klik link di bahagian bawah, di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk jawab soalan. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.